Assalamualaikum dan selamat pagi. So, bertemu kita sekali lagi untuk kelas PDPR minggu keempat. So, kita terus masuk bab yang kedua. So, saya harap awak dah dapat buku tu yang saya berikan tu. Terima kasih semua dah bayar. Setakat ni 4 orang, so saya layan je lah 4 orang ni. Tak ada masalah pun. Nak ajak rakan-rakan lain, ajak. Tak ada masalah. Okay? Tapi saya tak boleh tunggu. Bab pertama tu sebenarnya bagi pelajar-pelajar yang lewat. Bab pertama, bab kedua lah. Sebenarnya siapa yang lambat nak masuk JKT tak ada masalah. Boleh belajar sendiri. Awak dah ada basic dah pun. Okey. So, bab yang kedua, garisan, sudut dan bulatan. Okay, sekali lagi. Saya harap buku tu awak dah buat lah semua yang bab satu tu. Ada masalah. Okay. Alright. So, kita teruskan. Okey, so pelajar-pelajar juga boleh rujuk buku teks muka surat 38. Awak boleh rujuk buku teks muka surat 38. So, di situ dia tunjukkan langkah-langkah yang perlu awak ikut. Okey. Yang penting awak ada jangka lukis yang baik. Jangka lukis RM1 tak nak. Belilah yang RM5-6 kan. Nak beli yang mahal sikit pun baik. Okey. So, dekat sini saya tunjuk satu jangka lukis yang baik lah sikit. Nampak ke ni? Saya ingat dah. Okey. Mapad ni. Okey. Yang mapad ni senang sikit guna. Okay. Itu belum buka. Kena buka lah. Apalah, saya buka ni je. Nanti nak lama-lama kena buka juga. Bukan tak buka pun. Okey. Start. Right. Ini yang dicadangkan lah. Mahal sikit lah, 30 lebih. Ada setengah jual 40 kot. Tapi insya-Allah tak rosak lah. Mula-mula ni memang ketat sikit. Okey, mula-mula je. Okey. Dia ada bahagian skru ni yang kita boleh ketatkan. Tapi janganlah selalu main-main kan. Buka. Saya tak ada kerja nak buka ni. Okey, bahagian lock ni kita boleh tukar. Satu ni mata pensel. Dia ada bagi extra mata pensel satu je. Tapi sebenarnya cukup sampai masuk U. Kecuali duk main ketuk-ketuk lah. Harap-harap awak dah dewasa dah pun. Tak payahlah main ketuk-ketuk Ni mapad. And then boleh tukar juga gunakan mechanical pencil. Cuma dia punya lid ataupun dia punya ubat tu ada susah sikit. Just pusing aja warna biru ni. Ini pun sama lah. Jangan main kejap pusing, kejap buka. Dia plastik walaupun dia mahal. Kalau duk buat main ni kerjanya tak jadi juga. Ganti. Kita ketatkan balik lah. Saya kurang gemar sikit pakai mechanical pencil ni. Baik pakai dia punya mata je. Okey. Bila dah dilonggarkan tu, pastikan awak rapatkan semula. Rapatkan semula, barulah awak ketatkan semula. Ada skru je ni pakai tangan. Okey. Ada satu lagi ni untuk letak pensil. Kalau nak guna pensil, sama jugalah, masuk macam tu je. Okey, dan dia punya sharpener. Dulu ada sharpener kecil je, sekarang dibagi macam ni, untuk tenya-tenya gitu je. Tapi pakai pisau je lah. Tapi tahan lah mata dia. Setakat ni okey lah. Mahal tak tahan, tak guna juga kan. Okey. So, itu berkenaan dengan
awak punya jangka lukis. Jangan jatuh. Tu ini cadangan, tak semestinya beli mahal pun. Belilah yang elok sikit, jangan yang untuk beli besi tu kan. Besi tu, kalau tak saya yang sakit hati, awak yang sakit hati nanti. Mana yang besi? Okay, dan satu lagi yang penting, sesiku set. Bukannya nak ban produk lah, tapi yang teknik-teknik tu tak payah. Pastikan sesiku set awak ni tebal. Tebal. Skill nanti saya akan ajar untuk dia tebal supaya tak mudah patah. Okey. Yang biasa patah hujung ni masalah lah. Dan hujung ni sana betul-betul lah. Okey. Alright. Dan juga pensel. Pensel sebenarnya biasa saya beli, tapi awak boleh carilah pensel yang sesuai lah. Jangan beli yang 2B, beli yang HP. Mana pula pensel ni? Okay. Ini pensel yang biasa awak pakai. Salah warna biru ke, warna hijau ke, warna kuning ke kan. Okey. Yang saya cadang fiber castle ni. Okey. Tak nampak ada tulisan lah. Ada tulisan kat sini ni. HB ke 2H ke kan. Paling mahal pun RM1.50. Ada juga yang jual RM1.50. Kalau pergi badan 95 sen. Badan bookstore. Right. So itu berkenaan dengan alat-alat yang penting lah untuk bab yang kedua. Okay. So kita mula terus. So perhatikan, kita nak bina satu garisan. Sebelum ni kalau dah buat lakaran tu nak bagi kita buat adjustment sajalah. Adjust buat garisan. Just basic buat lakaran. Sebab kalau awak jadi engineer pun bukan selalu bawa set square tu. Sekarang ni dah pakai laptop. Tapi kalau nak adjust dekat lukisan, nak guna alat tu lambat. Pakailah freehand. So at least lakaran-lakaran tu pandai lah. Basic-basic je pun. Jangan risau. Okey. So pertama sekali yang penting dalam GKT adalah baca soalan. Dia akan tulis bina satu garisan, bina bulatan, bina lukisan. Tengoklah betul-betul. Untuk soalan pertama ni, bina satu garisan melalui titik P berserenjang dengan garisan AB. Serenjang tu perpendikular lah. Okey. Saya rasa awak dah belajar dah pun. So saya tunjuk saja. So pertama, ambil jangka lukis awak. Tak jalan dah ni. Okey. Boleh ikut? Tak boleh? Sekali lagi. Laju pula belah ni. Saya kena stopkan dia. Alright. So sekarang ni awak gunakan sebesar mana yang boleh, ataupun mana-mana besar yang awak boleh. Tak kisahlah. Jangan terlalu kecil, jangan terlalu besar. Bina satu bulatan, separuh bulatan. Okay, agak-agak lah macam tu kan. Cocok pada P tu, buat satu lengkung. Dan pastikan dia bersentuhan kat sini, ataupun bersilang lah. Janganlah tak sampai. Pastikan dia kena titik ni dan titik ni. Yang ni yang kita nak. Okay.
Dia sama juga kaedah ataupun kita panggil buat garisan 90 darjah ataupun buat sudut 90 darjah. Okey, cuma kat sini kita kena buat garisan yang melalui AP dan serenjang dengan AB. Okey. So daripada titik ini awak cocok di sini sama juga tapi besarkan sikit. Kan? 1 2 3. Senang je. Kalau awak tengok dalam buku teks pun dia ajar satu-satu. Mesti ada garisan ni. Saya jadi tak reti nak buat PowerPoint macam mana. Bukan tak reti, lambat nak buat animation satu garisan tu. Kan, saya harap awak faham lah. Banyak juga. Tetan 3 pun nak kena buat. Tetan 5 pun kena buat. Tetan 4. Kohort 2021 2020 je tahu apa nak kena ajar lagi. Kerja cikgu banyak. Saya lebih suka bersemuka sebenarnya. Alright. So itu adalah dia punya garisan. Okay. Alright. Dan jangan lupa hitamkan. Okay. Pastikan jangan comot lah. Mula-mula ni memang comot sikit. Lepas jangan gigil. Garisan pakai pensel je kot. Ok, so seterusnya bina satu garisan yang melalui AP dan serenjang dengan garisan AB. So bila serenjang ni dari mana ke mana tu, yang pertama cocok dekat titik tu, cocok dekat P, cocok kat sini, buat satu lengkuk ataupun arc yang potong pada AB. Okay. Maksudnya cocok pada P, buat satu arc dia mesti potong pada A dan B. Ni lah. Ni. Titik ni. Titik ni. Okay. And then kaedah yang sama seperti tadi. Kalau macam ni type besar-besar sikit kot. Yang sesuai lah. Buat lengkung ke bawah. Sini satu, cocok kat sini, sini satu, gariskan. Tapi jangan lupa dia kata garisan melalui titik P dan berserenjang dengan AB. Yang biru ni je awak garis, ataupun yang ini je objek. Okay. Bagi yang tak mahir, objek pakai HB. Secara jujurnya, pelajar akan pakai HB je. Nak tukar-tukar dua H payah. So, awak guna awak punya jari tu nak tekan ke just garis ataupun layan saja. Yang mula-mula tu just layan saja. Guna jangka lukis ni cocok atas ni kan. Tangan awak yang gerak ni. Yang jangan pergi dah lengkung tu 1, 2, 3 buat apa? Sekali je dah. Tak payah nak pergi ke kanan, pergi ke kiri, pergi balik. Tak payah. Sekali je. Okay, next. Bina satu garisan selari dengan AB dengan jarak antara garisan tersebut adalah 55. Okay, so maksudnya ada satu garisan lagi lah. Jarak dia 55. Okay. So kaedah dekat sini ada banyak sebenarnya, tapi saya ikutlah kaedah PowerPoint ni. Kita boleh ikut kaedah yang pertama tadi. Maksudnya buat 90 darjah. Okay, boleh ikut yang pertama tadi, tapi titik P tak ada kan. Cocok lah mana-mana. Buat 90 darjah. Macam soalan nombor 1. Lepas tu awak ukur 55. Okay, gariskan. Macam mana nak buat garis ni? Sebenarnya kalau nak tepat, daripada A ni buat 90 darjah, B ni buat 90 darjah, kan? Ikut dalam buku teks. Buku teks muka surat 39 tu dia buat dari A 90 darjah, dari B 90 darjah, naik atas, barulah ukur 55.
ukuran dalam milimeter. 55 milimeter ni 5.5 cm lah. Okey. Alright. Dan awak gariskan. Berapa panjang dia tak kisah kan? Garis lah. Janji ada satu garisan selari dengan AB, jarak dia 55 mm. Okey. Baik, bahagikan AB kepada dua bahagian yang sama. Okey, sama juga yang kelukis. So sekarang ni pelajar boleh pilih awak tengok dalam buku teks awak tu muka surat 40 kan, muka surat 41. Awak tengok buku teks muka surat 41 tu. So awak boleh pilih sebenarnya nak buat garisan garisan unjuran ataupun garisan phantom pun boleh lah. Okay, atas atau bawah tak kisah, nak A, B pun boleh. Okay, kita ikut soalan ni. Okay. So ni bahagi dua. Bahagikan garisan AB kepada dua bahagian yang sama. Tapi ni awak dah belajar lah bahagikan je. Nak garis je, payah. Dia bukan sebuah garisan pun, bahagikan je. So dekat sini ini perlulah garisan unjuran, garisan phantom tu. Macam yang soalan 4 ni tak payah. Awak pakai yang kelukis je. Okay, tengok ruang lah. Macam ni ruang dia bawah yang besar. So kita buat ke bawah. So ni yang saya masukkan sebagai garisan unjuran ataupun garisan phantom. Okay, jarak ni ikut awak. Berapa besar? Berapa besar tu pandai-pandai awak lah. Ikut ruang pada buku tu. Kalau boleh besar, besar lah. Okay. Maksudnya daripada awak cocok dekat A, buat satu tanda ataupun buat satu lengkung. Daripada satu, cocok pada satu, buat satu tanda ataupun lengkung. Daripada dua, cocok pada dua, buat satu lengkung. Okay. Kemudian dekat sini yang kemahiran selari. Ni yang nampak nak menunjuk ni. Mana pula lah saya spoil tadi. Cepat sangat. Masuk balik ya. Okay. Set square ni ada tujuan dia. Kenapa saya pilih awak kalau boleh pilih yang butterfly ni? Sebab dia boleh gerak. Ni, mana gerak, gerak khas. Okay. Bergerak macam tu. Baik. So untuk kaedah selari ni kita pakai set square. Pertama sekali sambungkan B dengan 3. Okay. Macam mana dia buat selari tu? Letakkan hipotenus ni. Hipotenus ni belajar matematik kan. Pada garisan 3 dengan B. Okay. Saya cadang ini. Awak nak pakai ni pun boleh. Masalah pun. Cadang je. Letak kat sini. Tinggi sikit. Letak set square ni kat bawah. Okay. Maksudnya AB tu dah ready lah kan. Kat atas ni. Ni 3 dengan B. Ya, tak nampak pula mana. Tengok sikit. 3 dengan B. Pergi 2. Awak tinggal tarik je.
Yang bawah ni jangan gerak Ni stay ni. Ni fix. Ni support je. Okay. Gerak pergi 2 garis. Gerak pergi 1 garis. Oh. Okay. Benarnya saya dah bawa webcam. Bukan bawa, nak bawa, tinggal kat rumah. Ada webcam satu lagi boleh tunjuk ni, kan? Daripada duduk tengok muka saya, boleh tengok ke tangan saya buat kerja ni. Tapi awak cubalah, saya ulang balik. Ambil set square, letak pada garisan 3 dengan B, ataupun sambungkan 3 dengan B dulu, garis. Okay. Set square ni bawah ni support dia, letak dia supaya dia tak gerak. Okay, and then awak gerakkan pergi 2 garis. 1. Nak buat macam ni pun boleh. Katalah ini awak punya 3 dengan B. Ni 3 dengan B. Gerakkan pergi 2 garis, pergi 1 garis. Dia bukan main garis-garis kaki, macam mana dapat selari kan? Okay. Dia ada banyak cara sebenarnya. Tak kisahlah, tapi kita perlukan kedua-dua ni, set square ni. Perlu. Kita akan gerak. Satu je gerak je. Gerak dua-dua. Gerak dua-dua tak ada apa. Okay. So, garisan AB telah terbahagi kepada 2. Ni satu bahagian. Ni satu bahagian. Okay. Kenapa nak buat macam ni? Sebab tak boleh ukur. Kalau AB tu katalah 9 cm, senang lah. 3 cm, 3 cm, 3 cm. Senang cerita. Tak payah nak buat pun. Okay, tapi AB ni bukan 9. Right. Bahagikan garisan AB kepada 5 bahagian yang sama. Okay, kaedah yang sama. Dari A ke dari B tak kisah, mana-mana. Buat satu garisan unjuran. Oi, keluar lah. Okay. And then gunakan jangka lukis awak, cucuk pada A, cucuk garis, lengkung, labelkan 1, 2, 3, 4, 5. Last sekali 5 sambung ke B. Okay, saya tunjuk sekali lagi. Dia mana-mana je sebenarnya set square tu. Katalah nak ambil yang ni, tapi ambil yang panjang lah, senang Letak 5B. Ini 5, ini B. Okay, ini 5, ini B. 45 darjah ni support. Support di bawah. Ni jangan gerak. Yang ini bergerak. Pergi 4 garis. Pergi 3 garis. Pergi 2 garis. Pergi 1 garis. Saya punya gambar ni takut mirror kan. Saya ikut dalam monitor ni, ikut dah. Saya punya set square ni takut mirror balik. Tapi yang penting ambil satu set square, buat garisan 5 pergi B. Set square 45 darjah ni, support dia, jangan gerak. Ini pergi 5, pergi 3, pergi 2, pergi 1. Cuba. Okey, so 5 bahagian yang sama. Rasa kalau macam tak boleh nak ikut tu, tengok muka teks kan, ada kat situ muka surat 41 and then muka surat 42. Okay. Bagusnya buku latihan ni, walaupun kosnya mahal sikit lah, RM30 awak beli, tapi itu je yang awak keluar. Set square ni bukannya untuk sekolah. Kalau awak ada rasa kawan-kawan, ada jiran ada kan, pinjam lah. Nak beli saya rasa dalam RM7.5, atau paling mahal saya pernah jumpa RM9. Okay, awak dah ada ni, bukannya JKT je, pembaris lain, subjek lain boleh pakai. Math ke benda ke kan, matematik ke kan, boleh pakai. Dia satu kelebihan lah, awak boleh gunakan apa yang belajar dekat JKT, dekat math awak belajar boleh guna dekat JKT. Subjek JKT ni kalau math awak power, memang kacang goreng je lah. Tak usah mana pun, belah mata je lukis. Alright, so nombor 7 ni kita cuma kena hati-hati. Dia minta awak nisbah 2 dan 3. Nisbah 2 dengan 3 maksudnya
Awak nak kena buat 5 ke? Yes, 5. Bukannya buat 3. Okay. Nisbah 3, 2, 3 ni maksudnya awak dah belajar nisbah kan? Geometri koordinat belajar ya. Tak ingat lah mat awak form 3 macam mana kan? So nanti admin nanti awak belajar ni geometri koordinat ni. Ok, so dekat sini nisbah 2 dan 3 awak kena tambahkan jadi 5. Yang awak perlu buat adalah 2 garisan saja. Jangan buat semua. Jangan dekat 4 pun garis, 3, 2, 1 pun garis. Tak payah. Yang kita nak 5 dan 2 saja. Sekali lagi. Letak 5 dengan B kat sini. Garis. Dengan gerak. 45 darjah support. Terus tarik pergi. Ataupun tolak. Tolak ke atas, tolak ke bawah. Ke bawah lah. Tolak sampai 2 garis. Okay. Maksudnya ini bahagian 2, ini bahagian 3. 2 nisbah 3. Tak perlu 1, tak perlu 3, tak perlu 4 membazir. Kita bukan nak semua kan. Bukannya nak. Bahagikan garisan AB kepada 5 bahagian yang sama. Kan. 2 nisbah 3. 2, 4, 9. 2, 4, 9. 2, 4, 3. Saya baru baik demam Hari Sabtu, Jumaat kena swab kan. Patih hidung. Dua-dua kena jolok. Ok, 2, 4, 3. Tak risau. Ada benda pun. Negatif. Alah, daripada online kan. YouTube mana boleh kena pun. 6, 9. So, 9 bahagian. Tambahlah. 2 tambah 4 tambah 3. 9. Buatlah seperti tadi. Mungkin soalan 5 pening, 6 pening, 7 pening, 8, 4 kali kot. Okey, yang kita nak cuma kat sini labelkan. So, kena faham, kena ikut, jangan terbalik. 2, 4, 3. Jangan terus sambung kat 2 tu. Sambung kat 9 dulu. 9B. Tu dulu. Okey. Sekali lagi. Yo lagi. 9B. Tak set square. Tariklah. 9. Tolak. Tolak apa? Tolak 3. 6. 6. Tolak apa? Tolak 4. 2. Okey. So dekat 9 garis, dekat 6 garis, dekat 2 garis. So sini 2, sini 4, sini 3. Okey, kaedah ini awak kena faham lah, tahu, sebab nanti dalam segitiga awak akan guna ni untuk bina satu segitiga, diberi nisbah sisi. Habis garisan dah habis lah. Belajar sudut, belajar sekejap bulatan nanti baru sambung kemudian. Nama jenis sudut, tengok dalam buku teks awak, jangan takut, banyak. Sudut tirus, sudut cakar, sudut refleks, sudut tepat, sudut penggenap, sudut pelengkap. Saya guna G tu. Pelengkap, penggenap. Yang mana ada 2 G? Pelengkap ada 2 G. So pelengkap 2 G 180. Penggenap ada berapa G? Saya sebut apa dia? Penggenap. Sorry. Penggenap ada 2 G. Penggenap 2 G. So 180. Maksudnya X tambah Y 180. Pelengkap 1 G. So sudut 90 darjah. Maksud bukan 90 darjah. X tambah Y 90 darjah. Jom tengok tirus. Okey, kemudian ni sudut tepat. Okey, seterusnya sudut cakar. Okey, yang ni katanya tadi
X tambah Y. 180. Cari yang G2 penggenap. Betul. Ni X ni lebih daripada 270. Reflect. Okey. Dan yang ni X tambah Y ni dapat 90. Ini pelengkap G1. Bahagikan sudut AB kepada dua bahagian yang sama. So AB guna bahagian yang sama. Okey. So dekat sini sudut ni kita tak tahu sudut berapa, tapi kaedahnya sama juga macam awak nak bahagikan 60 kepada 30 ataupun 90 kepada 45. Sama je. Okey. Yang penting kena buat satu lengkung dulu. Yang lengkung ni pun dah ada sebenarnya kalau tak nak buat. Nak buat satu lagi pun tak apa. Buatlah satu lagi. Okey. Titik ini dan titik ini yang penting. Okey. Laju sangat dah lah. Okey. Buat satu lengkung. So persilangan ni dan persilangan BC kat bawah ni, guna jangka lukis awak agak-agaklah besar mana, jangan kecil sangat kan, besar sikit ke apa kan. Buat lengkung. Buat lengkung. Okey. And then buat lengkung kat sini. 1 2. Okey. So daripada titik ini lengkuk dah. Daripada titik ini lengkuk dia. Pastikan tepat. Okey. Jangka lukis awak ni kena tajam lah jangan tebal sangat. Tebal sangat pun mainkan peranan. And then terus gariskan. So dia dah bagi dua dah. Sama lah macam 60 tu lah. 60 bagi 2 dapat 30. Okey, sudut ABC guna sesiku set. Dia suruh guna sesiku set. Kat sini, ni sesiku set awak ni. Kalau awak dah ada masking tape, ada kau. Ni masking tape. Masking tape ni gunanya untuk nanti nak lekatkan kertas pada papan lukisan. Kita carilah masking tape yang okey sikit lah. Okey, awak boleh ambil masking tape awak ni, cari permukaan yang melengkung bukan yang rata tampal. Nampak tak ni? Nampak sikit. Dinding sama color dengan masking tape. Macam mana ni? Tu lah, tutup mulut sikit. Okey, kemudian awak boleh tulis. Nampak? 60. Jangan terbalik lah. Ni 30. Boleh tulis. Nak pakai permanent marker pun tak apa. 45. 45 ni tak payahlah tulis dulu. Tapi yang 45 ni sebenarnya tak payah pun. Nanti lama-lama ingat. Okey. 60. 30. Ini masuk dalam peperiksaan SPM pun tak apa. Sebab ni awak punya. Nanti waktu SPM, ni awak punya. Kalau boleh tulis toyol kat sini, tulislah toyol. Kalau boleh. Okey. So, ambil sesiku set 30. Mana? Jangan terbalik. 30. Ini yang saya kata matematik. Sudut ABC sudut pada B. Tu je. Letaklah dekat B tu.
garis. Okey, ini masih tajam lagi, tak ada masalah. Okey, nak tepat sebenarnya bawah ni support lah, ni macam tadi. Letak. Saya ingat sana. Kalau pakai jangka lukis, buat sudut 60. Lepas tu bahagi 2, dapat 30. Okay. 60 pun sama, pakai siku set tadi. 60 garis. A, B, C. Sudut pada C. Bagus. Sudut pada B. Tu 60. 45. Sama lah. Malah lah pegang. Balik-balik je. A, B, C. Sudut pada B. Biasa ujian 1 saya minta pelajar lukis-lukis gini je. Itu pun tak dapat 100 kadang-kadang. Pelik tu. Sudut 90 darjah. 90 darjah, come on guys. Tu tegak lah Dua-dua boleh pakai. Ni boleh. Ni boleh. A, B, C. Tengok buku awak lu Kalau katalah buku tu suruh pakai kaedah geometri. So, kaedah geometri tu maksudnya gunakan siku ni yang lukis. Mana saya dah terlajak pula. Buku teks kat mana? Okay. Right. Dalam buku teks tu dia tunjukkan gunakan sesiku set ni 40, 90 tu bawah dia T square. Salah kat rumah awak tak ada T square. Kalau ada boleh. Sebab itu saya suggest 90 darjah. Contohlah ni 90 darjah. Ni kat bawah ni. Okay. Bawah lagi pun tak apa. Masih 90 darjah kan? Betul tak? Masih 90 darjah. Benda tu. Turun naik 90 darjah kan? So, dalam buku teks tu dia cadangkan guna T square kat bawah. Kita pakai set square pun boleh. Okey, 75. Okey, ni gabungan dalam bab 1 hari tu. Awak fikirlah. Lepas tu kalau dah tulis, senang. 30. Ni tegak lah 30, 45 berapa? Ataupun 60 dengan 45 berapa? Maksudnya 10575 tu boleh lukis pakai satu set je. Dan bila lukis tu tengoklah kan 90-75 ni sudut tirus. Jangan dapat sudut cakah pula. Sudutnya kat sini A, B, C 60. Ni barulah kaedah geometri. Kaedah geometri guna jangka lukis. Buat satu lengkung, tanda 60. Dah. Ini matematik. Kita tambah apa lah belajar ni? Tak ingat. 2 lah. Dah. 30. Kita dah belajar tadi membina sudut kan. Membahagi dua sudut kan sama. Buat 60 dulu. Kaedah yang sama, buat 60 dulu. Kemudian bagi 30. A, B, C. Label lah, bagi cantik sikit. Sudut 90, kaedah geometri. Boleh guna soalan nombor berapa ni? Nombor 3 lah. Bukan, 4. Yang selari tadi. Okay, kita buat 90 darjah dekat tepi. Nak tiru soalan macam soalan nombor 1 tak apa. Tapi dekat B lah. Okay. 45. Ikut soalan 18 tadi. Lepas tu bahagi 2.
Sekejap je bang nak lukis ni, saya ngajar je lambat. 75 macam mana? 75 tadi kita dah kata kan 30 tambah 45. So tu apa tu? 60. Betul? Okay. So apa yang dia buat di sini 60 tambah 15. Sebab itu dekat sini 75. Maksudnya dia buat 90 darjah tu. Okay. So ini 90 darjah. 60. And then balance dia adalah 30. So bagi 2. Sini. Cuba. Taris. ABC. Pindah sudut. Okey. So guna jangka lukis ni. Pindah sudut. Cara nak pindah sudut. Lawak tengok. Ambil tu. Nampak tak? Sekarang ni lengkok tu sama. Maksudnya titik yang sama lah. Kita cocok pada B. Buat satu lengkok. Suka hati awak. Okey. So, kita cocok pada B kat atas tu. B kat sini, cocok kat sini. Ni sama ni, radius ni. Jari dia sama. Cocok sini dulu, sekati awak berapa jarak dia. Ambil. Dengan jangka lukis yang sama ni, jarak yang sama ni, buat lengkung kat sini. Okay. Apa tu? Benda tu. Sekarang ni kalau awak lihat dia cocok di mana? Dia cocok dekat bawah ni. Bawah ni. Jarak ni. Ni kita tandakan. Okey. Dapat persilangan. Okey, maksudnya yang sama tu pindahkan ke sini, buat lengkok, potong sikit. So titik persilangan tu dengan B sambung, tu maksudnya pindah sudut. Ada juga yang ambil jarak daripada C, maksudnya ambil daripada C cocok situ. Maksudnya C cocok, cocok ke C ya, jarak ni. Sama juga boleh. Macam ni lagi dekat. Dia lagi dekat tu lagi tepat lah. So pindah sudut dia. So 22, lukis semula guna kaedah geometri. Okay, dengan pengetahuan yang awak ada, saya harap video ni membantu. Awak cuba lukis. So 22, 23 ni kan, PowerPoint ni pun saya dah kongsi, awak boleh tengok sebenarnya. Awak semua dah pandai-pandai, dah amber, apa dah hal. 23. Lepas tu buku teks pun ada. Okey, ikut je. Ikut saja. So bulatan ke depan kita tengok lah, sebab saya tak ada. So terusnya tu ada busy sikit. So kita sampai soalan 25. So 23, 25 ni, 23, 24, 23, 22, 22 sampai 25 tu awak cuba lah. 5, 2, 3, 4, 5. Ada 4 soalan tu awak cuba. Cubalah. Tengok PowerPoint ni balik. Okay, JKT ni satu lagi yang saya nak pesan. Dia adalah teknik. Maksud teknik, kalau pelajar tu sekali lukis dah boleh menguasai, insya-Allah dia akan ingat. Okay, tapi kalau perlukan 2-3 kali, 4-5 kali atau 6 kali, so itu pun tak ada masalah juga. Boleh teruskan.
Okay. So sekian dulu daripada saya. So sekarang ni saya stop dulu. Boleh teruskan buat latihan. Alright. Jumpa lagi. All the best. Stay safe. Ajak ramai sikit. 4 orang je. Tapi 4 orang pun bagus juga kan. 4-4 boleh dapat E. Okay. See you. Bye.